صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الردى. نجنا من الطعن والطاعون والبلاء والكورونا. لطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwatal iman, para abna, datuk-datuk muslimin muslimat yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yaqul Imam As-Sayyid Ahmad ibn Idris radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah fi qa'idah fi kitabih Risalatil Qawa'id fi al-bab al-awwal قال فالأمر الجامع والقول السامع والسيف القاطع في طريق الله تعالى أن العاقل الذي يريد نجاة نفسه من جميع المهالك. Tuan-tuan, kita menyambung pada sesi yang ketiga, majlis yang ketiga pada malam ni, alhamdulillah. Maka Al-Sayyid Al-Imam Al-Habib Syekh Ahmad bin Idris memulakan kaedah pertama ni dengan kaedah al-muhasabah ataupun mizan asy-syar'i, ya, bahawa kita sebut semalam, ya, perkara yang menghimpunkan dan kata-kata yang perlu kita dengar dan satu perkataan yang menjadi pemutus di dalam tariq menuju Allah, jalan menuju Allah, tariqillah, kita sebut tariq. Maka malam tadi kita katakan apa yang dikupas oleh Al-Imam Sayyid Salih Al-Ja'fari, tariqillah itu jalan Allah. Maka idafah itu litashrif, kemuliaan. Abdullah, subhanallazi asra bi abdihi wa annahu lamma qama abdullah. Ini semua idafah tashrif. Baitullah, naqatullah, ya, jadi jalan kita ni jalan menuju Tuhan, ya kan. Maka dia ada prasyarat dia. Maka syaratnya ialah kita mesti kembali kepada al-musyarri' yang membawa panduan, yang membawa kita kepada Tuhan, yang membetulkan hati kita ini. Itulah Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tariq, ya. Kemudian untuk dapat tariq, jalan yang betul, tarikat ni pun jalan menuju Tuhan yang dibina silibus dia oleh kumpulan ahli sufi, ahlillah, untuk membawa kita ni kepada mana? Kepada Tuhan. Itulah takrif tarikat secara umum. Dan rukun dia, kita kata dia ada syekh, dia ada murid dan dia ada aurat, ada silibus dia untuk pemulihan kerohanian kita. Maka kata dalam matan ini, kata Sidi Ahmad, ya, dia kata apa? Dia kata orang berakal yang nak selamat, ya, daripada sebarang kerosakan dan nak masuk dalam kumpulan ahlillah yang dekat dengan Allah, ya, dan mengikut peraturan jalan-jalan yang betul itu, maka al-aqil, kita bincang sikit apa maksud aqil itu. Maka kata Syekh Saleh, akal ni apa? Akil tu isim fa'il, orang yang berakal, ya kan. Orang berakal tu katanya dia ada akal lah. Akal tu apa? Kata Syekh Saleh radhiyallahu an, nurun ruhani, cahaya kerohanian.
Kan? Dengan cahaya kerohanian ini, kata Syekh Saleh, kita dapat memahami ilmu. Tuan-tuan faham cakap saya ini sebab apa? Tuan-tuan ada akal. Akal ni dia bagi kita pencerahan, kefahaman untuk faham perkataan. Ini ilmu itu pula tuan-tuan dalam ilmu mantik kita mengaji, ada yang daruriyah, ada yang nazariyah. Daruriyah ni kata-kata simple, boleh faham lah, senang faham. Tapi kalau nazariyah ni, dia kena susah sikit lah. Calon-calon mufti KL lah, tu susah sikit nazariyah. Ya, kena berfikir, kena ada fikir, penelitian, itu nazariyah. Maka itu semua berhajat kepada apa? Akal. Dan akal ini kata Syekhuna, ya, kata Syekh Sunal Ja'fari, dia kata apa? Sebesar-besar nikmat dengan akal itu membezakan kita dengan makhluk yang lain, dan disokong oleh Syekh Ibn Ashir, dia kata apa? Wa kullu taklifin bi syartil aqal. Nak taklif, pembebanan hukum itu, puasa kita insya-Allah 4-5 hari lagi ni, kita mesti aqilan balighan. Tu sebab orang tu panggil mukallaf. Kan, puasa kita isyak tadi, insya-Allah esok kita bangun subuh, walaupun kita pun tak tahu esok hari apa dah. Tarikh pun kita dah lupa dah, main hantam hari pun tak tahu. Anak pun tak tahu dah jam berapa dah, lama pun dah PKP kan. Tapi tuan-tuan, nak ceritanya, nak ceritanya apa? Nak ceritanya benda ni membabitkan akal. Jadi akal ini tuan-tuan, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang paling berharga. Ya. Itu kata-kata Imam Ibn Ashir tadi, setiap taklif mesti dibina atas akal. Dan kata Syekh Saleh lagi, kalau tak ada akal, maka rufi'al qalam, tak ada catatan lah. Ada brother di Somban ni seorang, tuan-tuan, dia kumpul sampah, kutip botol, kan? Dia pergi mungkin pagi-pagi sebelum subuh dia dah keluar, tiba-tiba kita lalu pukul 7 nak pergi beli nasi lemak tu, tengok dia semayang lah tepi bas stand, ke tepi jalan, menghadap kiblat mana, wallahu alam cara dia. Tapi kita anggap dia tak berakal. Tak berakal ni, dia tak wajib semayang, dia tak wajib puasa. Itu sistem dia, akal. Maka taklif kita ni dengan akal. Jadi hanya orang berakal sahaja yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang bersama malam ini, tuan-tuan sekalian, kita ni Allah kurniakan akal, kita nak selamat, nak beroleh jalan keselamatan, kebahagiaan. Maka ukuran kita dengan ilmu itu, iaitu nak masuk satu perkara, kena ukur dengan hati kita. Hati ni dia kata apa? Ya, hati kita ni, niat kita kat mana? Dalam hati kan. Memanglah tuan-tuan baca nawaitu sauma ghadin, lepas witir tiap-tiap tahun, Bilal kita 3 kali lagi ulang, ditampin 3 kali. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Memanglah itu lafaz, tapi poin niat kita ialah di hati. Maka hati ini tuan-tuan, tempat pandangan Allah. Okey, nak masuk satu urusan, hati, tanya iman. Ya, hati ini tempat tajalli, hati yang bersih, ya, yang terpimpin, yang mendapat tarbiyah. Ya, dia merupakan rumah tajalli, tempat terima anugerah Allah, bersih. Makan takhalli wa tahalli, tempat apa? Kosongkan hati selain daripada Allah. Isi hati itu, sucikan hati, hiasi hati dengan perkara-perkara yang mahmudah. Hati kita ni, kalau kita tengok, ya, ada hadis yang Nabi sebut, ya, innalil malak lammah wali syaitani lammah. Kita ada bisikan malaikat, kita juga ada bisikan syaitan. Kan? Kalau malaikat dia bisik kita apa? Dia menjanjikan kita kebaikan, buat baik, dan dia mendustakan kejahatan. Tapi sebaliknya, kalau lammatus syaitan, kalau bisikan syaitan, na'udzubillah, dia akan menjauhkan kita daripada yang baik, dan dia mendekatkan kita kepada yang jahat. Ini mafhum sebuah hadis. Tuan-tuan sekalian, ya, maka sebab itulah kata dalam syarah Ilham Nafi' ini, kata Syekhuna, ketahuilah wahai saudara kami, ya, saudara di jalan Allah fillahi ta'ala, saudara kami semua, lintasan-lintasan kita ni, khatir, disebut khatir, lintasan hati kita ni, ya, kalau berlaku lintasan hati, maka macam mana nak buat? Bentangkan lintasan itu kepada kitab dan
sunnah. Kalau kitab sunnah terima lintasan itu yang kita nak buat itu, buatlah. Tapi sebaliknya, kalau lintasan itu tidak bersesuaian dengan tuntutan panduan Quran dan sunnah, maka larilah kamu daripada perkara itu seperti kamu lari daripada COVID-19. Disebut kat sini, firaraka minas sabu', seperti kau lari daripada binatang buas. Ini tuan-tuan, kita nak masuk pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tariqillah. Maka kita pun, kita sebut semalam bahawa ada isu solat yang sampai. Ini solat-solat para ulama, para awliya, solat mereka yang bersih hatinya, al-wasilina ilallah. Tapi kita kategori yang kedua ni, solat as-sairin, yang sedang mengangkat-angkat, yang tak khusyuk ni, tapi kita terus solat, minta panduan Allah, minta taufik Allah, teruskan mengaji, teruskan berguru, terus beramal, insya-Allah. Walaupun kita ada cacat, celanya ke ibadah kita, tetapi kita mohon agar Allah menerima kelemahan kita, kesilapan kita, insya-Allah. Sampai peringkat nanti solat kita juga akan sampai kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, satu solat yang mencapai maksud yang sebenarnya, tuan-tuan. Qala rahimahullahu taala, kata Syekhuna, kehidupan yang berbahagia, al-hayatut thayyibah. Macam mana dapat kehidupan yang bahagia? Disebutkan kena bersama al-haqqu subhanahu wa ta'ala. Nak bahagia, kena hidup berpandukan perintah panduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Maka orang yang mengikut panduan Allah, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Orang yang beramal soleh, melakukan amal soleh, zakar lelaki, unsa perempuan, orang beriman, wa huwa mu'min, syaratnya beriman, Allah akan menganugerahkan kepadanya, nescaya Allah bagi dia apa? Kehidupan yang tayyibah. Ini dia, kehidupan yang bahagia. Kemudian nescaya Allah, kami akan membalas mereka itu terhadap lebih baik apa yang mereka lakukan. Jadi di sini ada 2 poin kata Syekh Saleh, iaitu orang yang hidup bahagia ni macam mana, iaitu dengan mematuhi perintah Allah. Dunia dia okey, akhirat dapat pahala besar. Dunia dia boleh mendepani cabaran, ujian, alhamdulillah, pelan-pelan kayuh, dia okey. Akhirat dapat ajran azima, wala najziyannahum ajrahum, dapat pahala yang besar. Dan dengan anugerah, dengan rahmat Allah Ta'ala, dia mampu dianugerahkan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa maksud hidup bahagia ni? Hidup bersama Tuhan ni apa maksudnya? Itu kita menyaksikan tentang makhluk alam ini, kita kaitkan dengan Allah. Al-uns, kita jinak dan mesra dengan Allah. Taladzuz bi zikri, seronok berzikir, munajat, berdoa. Nampak tak? Syurga dia bukan syurga nak kerja bidadari, nak kerja air sungai, nikmat yang terlintih. Bukan. Syurganya ialah jannatul musyahadah, kerana bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita belum sampai lagi, saya belum sampai lagi lah kepada tahap ini, tuan-tuan. Sebab mana kita ni nak semayang rasa seronok, lazat, selesa, okey, belum lagi rasa kemanisan. Tetapi perjalanan kita, tariqillah kita, mesti kita teruskan, tuan-tuan. Okey, baik. Qala rahimahullahu ta'ala, selanjutnya, tuan-tuan, apa yang dibahaskan oleh Syekhuna Sayyidi Shalih Al-Ja'fari dalam mengupas poin yang pertama, kaedah yang pertama ini dalam muhasabah ini. Maka fuyudat, antara limpahan panduan nasihat Syekhuna, maka Syekh kata tadi, antara lain, kita kena uluwil himmah, semangat, kena semangat menempuh kehidupan. Lagi kan, kita akan teruskan zikir kita, teruskan pengajian kita, teruskan zikir kita pagi dan petang. Kata Syekh, wada'anka syawaridal qil wal qal, kurangkan, tinggalkan proses pembawangan, pengunyitan, membawang-bawang itulah. Jadi kena mujahadah,
ya, sampailah kamu dapat mengikut jejak langkah Sayyiduna wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itu memang power. Kan? Itu memang power. Maka Syekh kata untuk dapat jejak langkah Nabi ni, nak ikut panduan Nabi, ittiba' ar-rasul, maka antara zikir yang kita kena lazimi ialah la haula wala quwwata illa billah. Ini insya-Allah kita terus amalkan, la haula wala quwwata illa billah. Satu. Kenapa kata Syekh Saleh la haula wala quwwata illa billah merupakan perbendaharaan yang memberikan kekayaan kepada kamu, dan ia merupakan pengharapan kamu yang mencukupkan kamu kepada Allah. Kan? Bakhin bahagialah. Ya, kata Syekh Saleh, orang yang melazimi tahlil ini menjadi zikir harian dia. Apa tahlil ni tuan-tuan? Orang tarikat Ahmadiyah sebut tahlil khusus. Kalau di Negeri Sembilan ni rata-rata masjid masih buat tahlil ini. Kalau di PD Qadi baru Podikson ni 2 tahun lepas yang baru dilantik, Ustaz Syafi'i sahabat saya, dia cadangkan kepada masjid-masjid surau-surau di Podikson, kekalkan tahlil ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tahlil tak mesti tarikat Ahmadiyah, ya, asas kita Syadziliyah, ya, berkait-kait tarikat ini tuan-tuan, ada hubung kait antara satu dengan yang lain. Maka tahlil fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah ni dibaca, Allah buka gedung ilmu, penghayatan, keinsafan. Allah buka seperti yang disebut dalam surah Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan, bertemu dua lautan. Masuk tuan-tuan, lautan apa tu? Surah Ar-Rahman ni. Maka kata Syekh Saleh, lautan hakikat dan lautan syariat. Lautan Nabi Musa dengan lautan Sayyidina Khidir alaihi wassalam. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Tapi kedua-dua lautan tu tak boleh kita pisahkan. Ya, syariat hakikat itu, maka dia bercantum, bersambung. Maka itulah, ya, bahawa orang yang mengikut jejak langkah Nabi SAW dengan memperbanyakkan zikir la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim, sebagian riwayat al-aliyyil azim, ya, kemudian tahlil khusus tadi fi kulli lamhatin sampai akhir, maka akan ada pada jiwanya kefahaman tentang ilmu hakikat dan ilmu syariat. Tapi kita kena clear lah bab fardu ain ni tuan-tuan. Bab basic ni tasawuf pun ada yang asas. Tapi ilham nafi' ni dia dah masuk dalam sikit lah. Dah masuk tentang perbahasan hakikat dan syariat. Ya. Maka kalau kita tengok, ya, inilah yang menjadi perbahasan dan perbincangan para awliya-illahi salihin. Mereka yang capai, yang dah sampai, maka inilah yang diulang oleh Al-Imam Abu Abdullah Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah yang dimakamkan di Baqi'. Kata Imam Malik, ya, ini kata-kata beliau yang cukup masyhur, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tanzandaq. Mengaji tasawuf, mengaji tarikat, fiqh jahanam, fiqh tak mengaji. Ya, wuduk pun tak betul, sembahyang kelang kabut. Ini orang zindiq, kata Imam Malik. Sebaliknya, wa man tafaqqaha, ya, dia kata wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Mengaji fiqh ya pula, daripada kecil sampai ketua, takkan kita nak mengaji bab bersuci ya pula. Takkan kita daripada dah umur 60 ni lekor lagi nak ngangkat tangan ukur mana takbiratul ihram, nak baca surah apa, takkan itu ya kita nak belajar. Itu penting, itu fiqh penting, tapi bukan fiqh semata-mata, fiqh yang mendatangkan khusyuk. Maka fiqh yang diiringi dengan pengajian tasawuf. Orang yang mengaji fiqh tak mengaji tasawuf, dia fasik. Ini kata siapa ni? Imam Malik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Kalau nak power, nak selamat, maka dia mesti menghimpunkan kedua-duanya, ilmu syariat dan ilmu hakikat ataupun ilmu tasawuf. Tuan-tuan sekalian, okey, selesai yang itu, ya. Maka Sayyidi Saleh selanjutnya menasihatkan kita. Dia kata, bila lagi kau nak keluar diri kau daripada kegelapan hijab kepada cahaya tajalli. Ini nasihat-nasihat Syekh Saleh lah, ya. Baru kau layak terima kamalat, kesempurnaan. Kau masuk kepada konsep al-falah,
qad aflaha man zakkaha, kan, sesungguhnya berbahagialah mereka yang menyucikan jiwanya. Kemudian kau akan dipakaikan dengan sutera, aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq, kan. Dan kau akan dipanggil nanti dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya. Kemudian kau akan, ya, bersihkan diri kau, akan tenang jiwa kau, mutmainnah, jiwa yang tenang, ya, dan mendengar panggilan irji'i, kembalilah. Kembalilah daripada mana? Anis siwa, selain daripada Allah. Kembalilah, ya, kepada Allah, tinggalkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, kemudian disebut lagi, mari wahai jiwa yang bersih, ila rabbika, yang menjadikan kau, yang mengelokkan kau, yang menyempurnakan kejadian kau, mematikan kamu, menghidupkan kamu, radiyah, mardiyah. Ini surah apa tuan-tuan? Surah Al-Fajr, ya kan? Suratul Fajar. Radiyah, mardiyah. Ya, kenapa tadi? Kerana kamu dah jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan cari dalam tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir radhiyallahu anhum, para ulama tafsir kita mungkin tak jumpa lah. Ini namanya tafsir Isyari, tafsir Sufi. Ini yang insya-Allah yang saya cuba nak buat esok ni. Saya, Ustaz Umar dengan Ustaz Tariq tengah buat silibus STS, Sijil Tafsir Sufi. Dia macam STT lah, Sijil Tarikat Tasawuf. Itu insya-Allah doakan supaya nanti ada rezeki lepas selesai benda lah corona ni, kita buatlah esok kursus ni pula tuan-tuan, ya. Maka orang dah bersih ni tuan, diizinkan fadkhuli fi ibadi, jadi hamba aku. Hamba siapa? Hamba Allah. Baru masuk wadkhuli jannati, masuk syurga aku. Bukan syurga yang kita faham, syurga yang bidadari, syurga yang mengalir anak sungai, segala nikmat terhimpun di situ. Itu syurga lah. Tapi syurga orang sufi tuan, jannatus syuhud al-ilahi. Di dunia lagi dia dah rasa, ya, bersama dengan Allah, dah bersama dengan syurga Allah Ta'ala, sebab dia maqam musyahadah, seronok, berlazat-lazat, mesra tuan-tuan, macam kita lah. Nabi sebut apa? Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kau lalu taman syurga, singgah. Sekarang nak singgah jana ni tuan-tuan, tak ada taman syurga sekarang, semua tutup ni. Tinggallah ni, adalah benda lah online ni, singgah tu ketunya, tokanlah, ya, program-program ilmiah, diskusi, zikir. Inilah kita singgah lah ni, kita menyinggah dalam Facebook ni, kita singgah lah ni, farta'u, singgah, ya. Ini syurga dunia kita. Sehari tak mengaji, tak ikut kelas, badan gatal-gatal, tak boleh tidur, hati tak senang. Itu syurga dah tu, syurga ilmu tuan-tuan, syurga dunia, majlis-majlis zikir, kan. Dan nanti di akhirat Allah akan hadiahkan dia syurga, ya, yang tajri min tahtihal anhar. Tuan-tuan sekalian, kemudian Syekhuna radhiyallahu an menyebutkan la yahjibu anna man sara minna. Jadi ini proses kita dalam berguru. Nampak tak? Dalam berguru ni kita kena ada adab lah. Tuan-tuan, kita ada guru yang mungkin masih hidup, pewaris tuan guru kita. Sekarang kita ada Sidi Muhammad Saleh Al-Ja'fari yang menjaga, ya, yang menguruskan, yang mendidik para murabbin, para muridin, para abna. Tapi kita ada Syekh Barzakh, Sayyidi Abdul Ghani, Sayyidi Saleh Ja'fari. Itu semua masyayikh kita yang perlu kita muliakan, yang perlu kita doakan, yang perlu kita hormati mereka, sama ada yang telah kembali ke rahmatullah ataupun yang masih hidup. Maka jangan, ini penyakit murid ni tuan-tuan, jangan kau perasan kau dah macam syekh. Iyyaka an tusyahida nafsaka ma'ana. Jangan kita rasa kita ni sebagai syekh. Kita murid, maka kita memuliakan guru kita mengikut adab-adab yang sepatutnya, ya tuan-tuan. Baik, kita ambil poin yang terakhir untuk malam ini. Qala rahimahullahu ta'ala, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Ini merupakan prinsip yang dipegang. Istiqamah itu lebih mulia daripada 1000 karamah. Kan kita tak ada karamah dan tuan-tuan, kita keluar, kita kono jangkitlah penyakit COVID-19 ni kan, kita tak ada karamah, antibody kita tak kuat. Tapi tuan-tuan, karamah ini bukan maksudnya kita terbang
kita jalan atas air, tiba-tiba kita dapat hadirkan makanan ko, kita boleh bercakap dengan binatang ke, somut ke, itu karamah tu kita tak cari. Karamah yang sebenar, bahkan karamah yang mengatasi, tuan-tuan, yang mengatasi 1000 karamah itu ialah al-istiqamah. Maka kata Syekh Saleh, syekh itu, tuan guru tarikat tasawuf itu mendapat izin daripada Allah, ya, daripada Rasulullah SAW, dan wirid-wirid yang diperkenalkan, yang dicadangkan kepada murid-murid itu hendaklah diamalkan. Kan, baca wirid, ya, berkekalan dengan wirid. Itu berkekalan tadi, mudawamah tadi apa? Istiqamah lah, kan? Istiqamah, ya, orang yang istiqamah ada keberkatan. Orang yang istiqamah mendapat, ya, anugerah Allah Ta'ala. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nampak? Ya, orang yang istiqamah dalam mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami ialah Allah, sembah Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian macam mana istiqamah? Allah anugerahkan, Allah kirimkan malaikat membawa berita gembira kepada orang yang istiqamah. Nampak tuan-tuan? Jadi istiqamah murid ni macam mana? Ikut kelas. Ya, walaupun apa, kelas kat sahah tak ada, kat masjid tak ada, surau tutup, tapi boleh mengaji lagi. Kalau tak boleh tengok live, kan, tengok ulangan. Kadang dalam grup WhatsApp semua di-share nanti, insya-Allah, kan. Tengok ulangan. Ini istiqamah. Istiqamah berzikir, kan. Sekarang ni free banyak apa, kan. Wirid harian boleh baca, selawat harian boleh baca, amalan lepas sembahyang jangan tinggal, lepas wirid-wirid yang maksur, ya, istighfarnya kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma antas salam, Fatihah ayat kursi, kan. 3 kul, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33, kan. Habis tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis tu baca apa? Baca la Fatihatul Awrad. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin sampai akhir. Baca tahlil khusus tadi yang Syekh Saleh kata bahagia orang yang mengamalkan tahlil ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahullah. 3 la ilaha Allahu akbar. Sampai baca selawat Fathul Qarib. Mula-mula baca memang boleh-boleh lah, tapi dah 3 minggu kita berkurung ni tuan, dah hafal dah tu. Salat azmiyah yang kompak, istighfar kabir yang kelima, tutup dengan apa, tasbih kafarah, baca doa. Kena istiqamah, ya, kena istiqamah meneruskan, itu istiqamah. Maka apakah yang dikatakan istiqamah? Ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, berkata kepada sekumpulan sahabat Nabi radhiyallahu anhum, apakah pandangan kalian wahai sahabat? Ini soalan siapa? Daripada Sayyidina Abu Bakar. Apakah pandangan kalian tentang ayat Quran yang berbunyi thummastaqamu, kemudian mereka istiqamah? Maksud mereka istiqamah itulah mereka tak buat dosa. Ini jawapan sahabat kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, parah tu, susah, bukan macam tu dah, bukan itu tafsir dia tu. Habis macam mana? Sahabat tanya. Sayyidina Abu Bakar kata, iaitu mereka yang tidak kembali kepada syirik, tidak kembali melakukan penyembahan berhala. Ataupun kata Sayyidina Abu Bakar, maksud summastaqamu iaitu istiqamah dari sudut perkataan dan perbuatan. Okey, itu khalifah yang pertama. Khalifah yang kedua, Sayyidina Umar mentafsirkan istiqamah itu lam yurawiru rawghan ath-tha'alib. Perangai bukan macam perangai kaki temberang. Khadi'ah, putar alam. Orang istiqamah ni apa? Dia tak pandai putar alam, dia lurus, dia baik, dia steady. Kalau berbolit-bolit tu macam apa? Macam tha'lab, macam musang, itu tak ada. Itu belum istiqamah. Ini tafsiran Sayyidina Umar. Sayyidina Uthman kata apa? Radhiyallahu an. Orang istiqamah itulah sentiasa mengelokkan niat dia, membetulkan niat, mengikhlaskan niat. Kata Sayyidina Ali pula, istiqamah ni apa? Ya, addul faraid, menyempurnakan perkara wajib. 4 khalifah telah berbicara tentang istiqamah yang disusun oleh Sayyidi Saleh Ja'fari, dan penutup, ya tuan-tuan,
Kata Imam Fudail bin Iyad, seorang tokoh besar dalam dunia kesufian ini, dia kata orang istiqamah ni apa? Zuhud terhadap benda yang fana dan redha terhadap perkara yang kekal. Zuhud pada dunia dan sentiasa mengejar dan mencari alam baqa al-baqiyah, iaitu akhirat. Ya, alhamdulillah tuan-tuan, beberapa perkara telah kita sentuh pada malam ini. InsyaAllah malam esok ya, kita akan teruskan. Kita akan cuba pula melihat sebahagian lagi adab-adab yang berkait tentang kita sebagai murid kepada para masyayikh kita, pada guru kita, kepada para habaib kita. Kena jaga lidah, ya, jangan main belasah-belasah, main tuduh-tuduh, tak ada bukti. Jangan kerana sentimen kita, emosi kita cakap celupa, mengutuk para ulama, membenci para habaib. Ini satu benda yang musibah yang akan melamukan lagi tempoh corona ni tuan-tuan ya. Jadi insya-Allah kita beradab dengan tuan-tuan guru kita insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak ada soalan, tuan-tuan gertinya tak ada soalan tu tuan-tuannya duit banyak. Jadi jawapan ni banyak-banyak infak, sedekah insya-Allah ya. Kalau ada rezeki lebih pada kami punya sahah yang ingin membangunkan fasa 3 bangunan Jaafar As-Sadiq, nombor akaun ada. Kalau tak ada, telefon tuan-tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham, khususan li hadhihi an-niyyati al-mubarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن مشايخنا في الله أجمعين سيد الإمام أحمد بن إدريس رضي الله عنه، سيد الإمام صالح الجعفري رضي الله عنه، وأصولهما وفروعهما ومن ينتسب إليهما أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan yang saya muliakan, apa khabar? Alhamdulillah, kita nak menyambung pada sesi yang keempat ya, majlis yang keempat dalam bacaan kitab Ilham An-Nafi' li kulli qasid li Maulana Imam Sayyidi Salih Al-Ja'fari, yang menghuraikan 4 kaedah utama di dalam suluk seorang yang bertariqat Ahmadiyah, yang Syekh Al-Muhaddith Al-Imam Ahmad bin Idris menamakan kitab beliau sebagai Risalatul Qawaid ya. Qala rahimahullahu ta'ala wa amma in ra'a anna dhalika al-jawab la yaqbaluhu al-haqqu ta'ala minhu wa la yartadih falyashrid wa min dhalika al-amr ayu amrin kan fa innahu wabalun alaih in dakhala fi. Okey, kita masih pada kaedah yang pertama. Saya ingat kita ambil masa 10 minggu baru selesai ni kaedah yang pertama ni ya. Iaitu kata Sayyidi Syekh Ahmad bin Idris qaddasallahu sirrah, kita mesti mengukur, mesti menilai sesuatu perkataan kita, niat kita, perlakuan kita itu mesti ditimbang dengan neraca syariat. Okey, kalau okey kita teruskan, kalau tak okey kita kena mengelak, lari. Falyashrid min dhalikal amr, lari. Ayy amrin kana, apa-apa urusan kita sekalipun ya, urusan makan, urusan beli rumah, urusan PKP, apa urusan baiklah, apatah lagi urusan yang membabitkan ibadah khusus dengan Allah Ta'ala, kalau tak kono kita mesti mengelak, lagi. Sebab itu kalau kita masuk kepada larangan itu, kita masuk pada zon larangan, maka itu dianggap wabalun alaih, balo ya, itu maksud balo. Maka
Ya, wabal. Kalimah wabal ini Syekhuna berdasarkan matan wabal ini, maka Syekh Soleh dia menghuraikan dengan panjang lebar apa maksud wabal itu. Ya, dibahaskan secara begitu panjang. Ya, maka antara maksud wabal ni, kalau tuan-tuan boleh tengok, yang roti tengok bahasa Arab muka surat 51, ya, wabal ni maknanya orang tanya, macam mana kalau kita punya pemikiran, lintasan hati, ya, apakah itu merosakkan perjalanan kita menuju Allah? Apakah dia memudaratkan hati kita, lintasan-lintasan ni, kan? Perasaan, sangkaan itu, ya, apakah itu dianggap sebagai wabal? Sedangkan hadis menyebutkan innallaha tajawaza an ummati ma haddathatha bihi anfusuha. Sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan kepada umatku sekadar bisikan hati itu dimaafkan. Dia belum buat lagi, dia tak buat. Apakah lintasan itu dianggap wabal? Itu soalan. Maka jawapan ini dipetik daripada perkataan pengasas kepada tariqat Asyadziliyah, Al-Imam Abdul Hasan Asyadzili, wali besar, wali kutub radhiyallahu an. Maka kata Sidi Abdul Hasan Asyadzili, dia kata apa? Hati kita ni dia ada dua mata, dan dia boleh terkesan dengan memikirkan benda-benda yang haram, dan terkesan dengan memikirkan perkara yang makruh. Apa kias dia? Kata Imam Abdul Hasan Asyadzili, kiasannya samalah kalau ada habuk, angin kuat, dia mengganggu penglihatan kita. Ya, yu'dhi ar-rihu syadidul basar. Ya, kita tak boleh tengok. Ada habuk ko, angin kuat ko, mata kita pedih. Begitulah perumpamaannya hati kita ni, kalau dia fikir benda haram, fikir benda makruh je, itu akan menjadi wabal, penyakit bagi seorang murid, seorang salik. Wabal ini, wabal yang kita sebut sebagai penyakit kerohanian, penyakit hati. Tuan-tuan sekalian, ya, dia boleh hatta berfikir pada benda-benda tak baik ini pun boleh memberi kesan pada kelancaran perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk mengelakkan daripada wabal ni, apa nak buat? Kita kena mencari guru. Ini jawapan orang sufi ni, itulah dia. Kita mesti ada mursyid, kan? Orang yang wa may yudlilillahu falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang Allah nak sesatkan, dia tak akan jumpa wali, dia tak akan jumpa mursyid, ya kan? Maka kita cari guru. Apa cari guru? Berada masuk dalam halaqah ilmu. Berdasarkan hadis, amma ahaduhuma fa'awa ilallahi fa'awahullahu. Adapun tiga kelompok, ada satu orang, ya, dia mencari Allah, dia dalam halaqah ilmu duduk depan, mencatat, mendengar, menghayati, memahami, mengamalkan. Ini rahsia ayahanda Imam Ghazali. Ini rahsia ayahanda Imam Ibnu Daqiq al-Aid. Mereka bukan orang alim, mereka bukan mufti, tapi melahirkan anak seperti Imamul Ghazali, tapi melahirkan anak seperti Imam Ibnu Daqiq al-Aid. Kenapa? Memuliakan guru, khidmat guru, suka duduk depan dalam pengajian ilmu. Maka larinya kita daripada wabal ni, lari nak menuju ke mana? Mengambil guru. Guru, ya, kata Syekh Saleh, membawa kita, menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Guru membuang was-was kita kalau kita duduk di hadapan guru mengaji. Guru ini tiryaqul aghyar, penawar bagi kekalutan, penawar bagi kekeruhan. Ya, guru ini, ya, ada pandangan yang zahir, ada pandangan yang batin. Nampak tak? Jadi guru kita ni merupakan asbab kita, pintu kita untuk mengenal Rasulullah SAW, untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Guru orang tengah, turjuman, penterjemah antara kita dengan ustaz kita, dengan masyayikh kita ni. Ustaz kita tu merupakan pengantara untuk kita memahami kitab-kitab lama, ibarat-ibarat yang susah, ilmu-ilmu yang mendalam, daripada asbab berguru. Guru kita ada silsilah dengan guru dia, maka itulah silsilah sanad yang penting dalam kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini tuan-tuan sekalian, kita berbicara tentang hadis Nabi SAW, awliyaullahi alladhina idza ru'u dzukirallah. Siapa dia wali? Hadis Nabi SAW berbicara
wali ni kalau ikut takhrij ini dalam kitab Ruhus Sunnah. Ruhus Sunnah ni merupakan kitab hadis ringkas yang ditulis oleh Sayyid Ahmad bin Idris, pengarang kepada qawaid, risalah qawaid kita ni, ya. Kata Sayyid Ahmad bin Idris dalam Ruhus Sunnah, dia kata apa? Siapa wali? Wali itu kalau kita tengok dia, kita akan dapat mengingati Allah. Itu peranan wali, syekh, guru, bawa kita kenal Tuhan, bukan bawa kita mengajar binago, benda-benda keduniaan, tapi guru kita ni dia bawa kita kenal Tuhan untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Ya, kita akan dapat orang yang beradab dengan guru ni, mengaji elok-elok, adab cantik, ya. Dia dapat haruman hamilul misk, ya, orang yang membawa haruman, dapat haruman Nabi SAW daripada apa? Asbab berguru. Saya ada sebut di sahah masa kelas saya bentangkan kitab ni. Kalau Syekhuna Dr. Atiyah dia ajar saya satu selawat, kalau kita dapat minyak wangi, kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dzirraihatiz zakiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dzirraihatiz zakiyah. Ya Allah, selawat dan salam ke atas kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi Muhammad itu? Antara ciri Nabi itu yang memiliki wangian yang sangat harum. Dzirraihatiz zakiyah. Orang yang dapat wangian ni tuan-tuan, wangian ini kena mengaji. Ada guru yang bersanad, guru yang bersyariat, guru yang bertarikat, maka dia akan dapat menghidu, membau haruman Rasulullah SAW daripada perantaraan gurunya. Itulah wali. Wali ini tuan-tuan, dia menarik kita, membimbing kerohanian kita, mengelokkan akhlak kita, membawa cahaya mengalir dalam jiwa kita. Cakap dia itu ilmu, cakap dia itu nasihat. Guru ini tuan-tuan, wali ini bukan mesti dia duduk sahaja beriktikaf di masjid, bukan atas tikas sejadah. Wali ini, kata Syekh Saleh, dia boleh berada di dalam masyarakat. Dia yang hantar, apa kita sebut yang barisan depan tu, frontliner. Boleh lebih kurang lah tu kan, bahasa Jiboi, hantar lah. Dia ke depan, dia yang hantar bantuan makanan. Dia, ini wali. Kadang-kadang kita jumpa dia secara yaqazah, ya, kadang-kadang kita jumpa dalam mimpi. Ini wali-wali yang mudah-mudahan Allah rezekikan kita bertemu dengan mereka, tuan-tuan. Okey. Mereka punya nafas itu pun harum. Pandangan mereka kepada kita, tuan-tuan, pandangan kerohanian, pendidikan, ahwal mereka, kata Syekh Saleh, ahwaluhum Muhammadiyah. Akhlak mereka, perlakuan mereka, hal keadaan mereka tu, itulah sunnah Nabi SAW. Kalau kita duduk dengan mereka, kita tidak akan celaka, kita akan bahagia, dan insya-Allah kita akan meningkat daripada semasa ke semasa darjat kita, maqam kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Kita nak lari ke mana ni? Lari, tuan-tuan, sebab itu nak lari ni, ya, mesti ada hala tuju, jangan main belasah yo. Maka dia kata kita mesti ada wasilah. Nak capai matlamat, kita mesti ada wasilah, asbab. Allah sebut dalam surah Az-Zariyat, fafirru ilallah, larilah kamu kepada Allah. Maksudnya larilah kamu kepada Quran, larilah kamu kepada, pergi kepada mana? Sunnah Nabi SAW. Pewaris Nabi siapa? Ulama syariah, para awliya, itu pewaris Nabi SAW. Kita kalau sendiri-sendiri, kata Syekh Saleh, kita solo, kita dianggap lemah. Tapi kita jadi kuat, kenapa? Kita ada jemaah, kan? Kita seorang, hari ni baca wirid, esok dah tak baca. Hari ni kita baca 2 juzuk, 2 bulan tak baca dah lepas tu. Maka datang syaitan mengganggu kita. Tapi kalau kita ada sistem bertarikat, maka insya-Allah itu lebih teratur. Maka guru kita memantau, maka itu lebih menjamin kelancaran perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ikut wasilah. Okey, wasilah ni apa, tuan-tuan? Kalau kita nak konyang, makan. Kan, nak hilang mengantuk, tidurlah. Kan, Nabi tu nak pandai baca Quran, bergurulah. Itu maksudnya wasilah kita, tuan-tuan sekalian, ya. Okey, maka antara lain, tuan-tuan sekalian, kalau di sini Syekh Saleh membahaskan pula pada halaman 54, dia bincangkan tentang syekh yang arif. Jadi syekh yang arif ini,
yang orang sebut Al-Arif Billah, Al-Arif Billah, Sayyidi Abdul Ghani Al-Arif Billah, Sayyidi Hasan Masyad Al-Arif Billah, Sayyidi Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Arif Billah. Arif Billah ni apa? Yang membawa kita sampai kepada Allah. Okey. Tapi kita kena cari guru ni, kena berdoa kan, kemudian kena cari sebab guru ini dianggap sebagai jalan-jalan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bermujahadah pada jalan kami, nescaya kami akan tunjukkan bagi mereka jalan-jalan kami. Banyak guru kita boleh jumpa, banyak syekh kita boleh jumpa. Cuma prinsip dia, disiplin ilmu tarikat, satu masa hanya satu syekh sahaja yang membimbing kerohanian kita. Arif, apa Arif Billah? Ni Syekh Soleh dia dikupas lah. Arif Billah ni apa? Yang kenal Allah, menyempurnakan hak, mendirikan hak Allah, katanya melaksanakan yang wajib, mengelak yang haram, buat yang sunat, tak tinggalkan makruh. Bab harus pun pilih-pilih. Ini orang arif ya, yang menjaga hak Allah, menjaga hak Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Nabi itu dibesarkan ya, hadis-hadis Nabi itu dikehadapankan. Apa lagi arif? Arif Billah ini ialah dia kenal siapa wali-wali Allah, dia kenal siapa dia murid-murid dia, siapa orang Islam yang perlu dibela, yang perlu dijaga. Ini Arif Billah. Tuan-tuan sekalian, maka nafsu kita ni dia ada kamalat wa naqais, ada kelebihan dan ada kelemahan, ada kekurangan. Maka ya, kalau kita dapat bertemu guru yang arif ni, mana-mana potensi kita yang baik itu dia akan gilap, dia akan up kita. Kau buat ni, yang ni bagus, kau tingkatkan lagi. Ini yang saya ingat kalau benda macam ni di Mesir dulu, kajian kita, dan saya sempat berbai'ah dengan beliau sini, Sayyidi Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani ni antara ulama yang menyusun secara sistematik tarikat Ja'fariyah ni selepas kewafatan ayahandanya Syekh Soleh. Maka Syekh Abdul Ghani sangat bijak dalam mencari tenaga, sumber kerja, sumber tenaga, pelapis-pelapis ulama-ulama. Antara yang dilatih oleh Syekh Abdul Ghani siapa? Dr. Atiyah. Saya ingat Dr. Atiyah duduk kampung, tak mampu sambung belajar, dah ada dompet senawi, nak sambung belajar tak mampu. Datang Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani kata, tak, yang ini kau datang duduk Khairah dengan aku, duduk kat darasah masjid yang sekarang ni, di darasah duduk, aku sekolahkan kau, aku sponsor kau, kau duduk belajar, kau nanti. Akhirnya ramai, saya dapat saya dimaklumkan ramai yang dibentuk pemikiran, dibentuk bakat ini, yang menggilap bakat-bakat kebaikan ni oleh Sayyidi Syekh Abdul Ghani radhiyallahu an. Ya. Kalau ada kelemahan-kelemahan, dia akan rawat. Ini nafsu kita perlu dirawat. Siapa yang perawat yang bagus, itulah Arif Billah. Maka kalimah arif ni ada 4, huruf dia ada 4 kan. Ain, alif, ra, fa. Boleh? Ain ilmu, alif infisal anis siwa. Ilmu, ain ilmu, alif itu kita terpisah daripada selain Allah. Ra itu raghbah, cinta akhirat. Fa itu lari kepada Allah. Inilah dikatakan huruf Arif Billah. Maka makrifah tu apa? Kata makrifah ni tuan, dia lebih tinggi daripada ilmu. Jadi makrifah tu dia membabitkan ilmu berpisah daripada dunia, bercantum dengan akhirat, rindu akhirat, lari kepada Allah Ta'ala. Itu ringkasan daripada maksud ma'rifah ataupun al-arif billah. Boleh tuan-tuan? Qala rahimahullahu ta'ala. Sikit lagi ya, kita tengok pula ilmu ni ada 2 jenis, ilmu kasbi dan ilmu wahbi. Okey, kasbi ni kita dengan live belajar 9.30 takkan tidur pun awal benar kan. Mengaji, ni ilmu kita tuntut secara tradisi ke secara moden ke hari ni, terpaksa lah pakai online, tak dapat nak bluetooth dah kan. Sekarang ni terpaksa kasbi kita ialah online, tapi masih kasbi. Tapi kalau tuan-tuan dah power, tak payah dengar kuliah saya dah, tiba-tiba dapat mencurah-curah. Itu namanya ilmu ladunni, ataupun nama lainnya ilmu al-wahbi, bukan wahabi. Wahbi, anugerah ya, anugerah Allah Ta'ala. Ini 2 jenis ilmu tuan-tuan sekalian. Tapi kita cukup kita fokus ilmu kita, ilmu yang kasbi,
Ilmu kena ikut proses biasa, mendengar, melihat, belajar, berfikir, mencatat. Ini ilmu kita. Kita serahkan ilmu wahbi, ilmu laduni itu kepada tok-tok guru kita, tuan-tuan. Okey, maka saya teruskan pada halaman 56, ya, kharqul hujub. Ya, kalau kita dah mengaji, kita dah berguru, tuan-tuan, kita dah mengambil adab dengan guru yang arif billah, tuan-tuan, ya. Ilmu cukup dengan ilmu kasbi tadi, maka kita dapat sentuhan-sentuhan, panduan-panduan kerohanian daripada guru kita. Maka nanti guru kita nanti akan mengenalkan kita lebih dekat dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin dalam mimpi kita bertemu Nabi, mungkin dalam yaqadhah secara jaga kita bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Maka ini benda yang kharqul hujub, mencari hijab, mengangkat hijab, mengoyak hijab, ataupun kita sebut senang, inilah karamah. Okey, walaupun jauh lagi perjalanan kita nak sampai mimpi Nabi ni, jumpa Nabi secara yaqazah ni, tetapi boleh kita katakan, ya, bahawa, ya, kalau kita, rumah kita ni ada dinding, kita tak tahu apa yang berlaku di sebalik dinding itu, tak tahu. Terbatas pemikiran kita, penglihatan kita terbatas. Tetapi orang yang mendapat kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui proses bertalaqi tadi, proses berbai'ah tadi, berguru tadi, maka dia akan dapat beberapa kelebihan yang diberikan seperti mana yang diberikan, yang dikurniakan kepada gurunya. Maka banyak petunjuk-petunjuk, petanda-petanda, antara lain Syekh Saleh bagi kita sedikit nasihat, ya, kalau orang ingin bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda yang paling bagus setelah kita ni mengikut sunnah Nabi, sentiasa merindui Nabi, rindu dengan Madinah dan sebagainya, apa-apa yang membabitkan Nabi SAW, kita selawat, kita banyakkan selawat azimiyah, kan, baca selawat azimiyah lah, itu yang paling, jalan paling dekat, kata Syekh Saleh. Kan, apa nak buat? Wuduk dengan sempurna, guna siwak, guna beruh gigi, semayang 2 rakaat. Surah ni senang je. Rakaat pertama Fatihah dengan idza jaa nasrullahi wal fath. Boleh. Rakaat kedua Fatihah dengan qul huwallahu ahad. Itu je surah dia. Lepas salam, ya, istighfar, taubat nasuha. Ya, kemudian istighfar kita 70 campur 7. Apa tu? 70 istighfar saghir. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 70 kali. Istighfar kabir, ghafarad dhunubi dzal jalal ikram wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi kulliha wa dhunubi wal atham, sampai akhir, itu 7 kali. Boleh? 70 campur 7 istighfar. Kemudian Fatihahkan kepada guru kita, ya, kepada Syekh Saleh lah di sini, ya, dan Syekh Abdul Ghani, kita Fatihahkan kepada guru kita. Saksikan dengan hati kita bahawa guru kita ni berada di sebelah kanan kita dan Nabi SAW, ya, berada di hadapan kita. Itu kaedah yang mujarrabah, yang diguna pakai, yang dilakukan oleh Syekh Saleh, dan berkongsi pengalaman kerohanian beliau bersama kita, tuan-tuan, ya. Maka baca banyak-banyak surah azimiyah, sebanyak mungkin baca, ya, buka pintu hati kita, lebih-lebih lagi ketika baca ta'ziman lihaqqika ya maulana ya Muhammad ya dzal khuluqil azim. Bayangkan Nabi SAW depan kita tadi, Syekh kita berada sebelah kanan kita, baca banyak-banyak. Ya, ini juga, kaifiat ni juga yang disebutkan oleh Sidi Osman Al-Mirghani, ya, salah seorang juga penyebar kepada tariqat Al-Ahmadiyah. Maka tak ramai orang yang sedar cara ni. Maka kata Syekh Saleh, sehingga Syekh Saleh pesan apa? Kau janganlah ambil ringan benda ni. Cubalah amalkan solat azamiyah, cubalah buat sembahyang sunat tadi tu, ya, dengan kaifiat-kaifiat yang telah saya jelaskan. Okey, insya-Allah Allah akan buka bagi engkau apa-apa kesusahan. Bukan mesti mimpi Nabi SAW sahaja. Apa-apa urusan bisnes kita, urusan keluarga kita, urusan ini, insya-Allah Allah akan mudahkan. Dan dipesan juga elakkan makan yang berbau lah, bawang mentah, potai, jogging itu jangan merokok, ya. Ini semua mengganggu kita. Dan bersih, wangian, mandi, kalau nak buat tadi gunakan oud, minyak wangi, insya-Allah ini membantu kita, okey, untuk kita mengenali, untuk kita bertemu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itulah kupasan untuk hari ini. Insya-Allah
nanti kita masuk tuan-tuan, apa lagi halangan-halangan bagi seorang murid yang menyebabkan dia ni terjatuh, tercicir dalam perjalanan menuju Allah. Banyak lagi wabal, insya-Allah kita akan sentuh pada malam esok. Wallahu wali taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.